Rejaku wahlul 'uqdatam min lisani Tenomo rahman simpul lidahku yaqau qawli supaya paham kata-kataku. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaqatut tajiri ala dini. La yanbaghi lit-tajiri an yashghalahu ma'ashuhu 'an ma'adihi fayakunu 'umruhu dha'i'an wa safaqatuhu khasirah. وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه شفقة التاجر على دينه. Syafaqah apa maknanya kesian belah ataupun kita panggil perhatian yang perlu diberi oleh seorang peniaga terhadap agamanya. Para hadirin semua, sebelum pada ni tuan kita Imam Ghazali dia ajar pada kita supaya bila-bila meniaga pun janganlah dicari untung saja, kena cari laba kata. Bagi dia nya untung nilai, laba lain. Jadi hamba tak ambil perkataan itu terjemah daripada perkataan ihsan. Kita meniaga nak untung duit, untung harta, tapi kena cari ihsan kata, kena cari laba kata. Supaya untung pun dapat, laba pun dapat, supaya ribah pun dapat, ihsan pun dapat. Dia ajar kita baru ni kita kena buat perkara. So daripada pun cukup. Dan akhir sekalinya dia ajar pada kita perkara yang kena baru ni, iaitu bila pelanggan itu nampak miskin, orang yang masuk kedai kita nampak orang susah, kata dia biarlah kita ada orang panggil ramuh tamuh mulut sikit, ataupun kita panggil biarlah tunjuk kita ni simpati dengan orang susah. Janganlah layan orang susah ni serupa dengan layan orang kaya. Orang susah kita kira orang panggil buat muda-muda. Kalau ada duit, mari bayar. Kalau tak ada duit, kita kira dulu, tak apa dulu. Biar ada perkataan macam tu masuk ke telinga orang miskin, maka mudah-mudahan dia walaupun miskin pitih tapi tidak miskin hati. Dia seluk pakai pitih tak ada, tapi hati dia berasa lega kerana waktu yang kedap kecek manis orang itu. Tidak metakut dia ada pitih tak nampak pongoh, nampak tak apa nak beri barang yang jadi gitu. Jadi perbuatan kita dan perangai kita macam tu boleh memberi kepada kita bantuan di akhirat kelak bila berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, malam ni pula dia kata syafaqatut tajir ala dini. Kasihan belah ataupun perhatian yang perlu diberi oleh seorang peniaga kepada agamanya. Artinya walaupun kita meniaga dan tujuan kita meniaga nak cari harta, tapi kita jangan lupa masalah asas hidup kita di muka dunia ni, iaitu menyebarkan agama atau menegakkan agama Allah di muka dunia ni. Situ duduk. Kemudian belah mana cara kita nak sebar agama Allah semasa kita ni jadi peniaga. Lawan bagi litajiri an yashghalahu ma'ashuhu 'an ma'adihi. Kata dia tidak saya bagi seorang peniaga mengganggu akan dia oleh hidupnya, mengganggu dari akhirat dia. Artinya depan kamu semua, kata tuan kita ni ada dua perkara. Yang pertama ma'ash, yang keduanya ma'ad. Ma'ash makna cari makan, ma'ad maknanya tetap balik ataupun kita panggil pada masyar. Ni dua perkara ni kena ada semua dalam kepala kita, khususnya kalau kita ni peniaga. Iaitu kita kena ingat, supaya waktu sebut sama lah, kita kena ingat bahawa hidup kita di muka dunia ni tidak sudah sin. Ada lagi sebuah negeri lain namanya akhirat, ataupun kita panggil badan masyar. Oleh yang demikian, semasa kita duduk dalam muka dunia ni, walau belah mana kalut cari pitih, walau belah mana kalut niaga, walau belah mana kalut buat kerja pun, kalut belah mana pun janganlah tak tupu akhirat. Kalau kita tupu akhirat, waktu kita duduk dalam muka dunia ni, maka tak ada kaitan kita orang Islam dengan orang tidak Islam. Orang tidak Islam tu tak teringat ke akhirat. Kita orang Islam tu benar pun tak teringat juga ke akhirat. Jadi kita dengan dia serupa. Semua tu kata 2 kali 5 lain sikit dengan 5 kali 2. Itu mana kata dia la yang bagi litajir an yashghalahu ma'ashuhu 'an ma'adihi.
Tidak seria sekali-kali bagi seorang peniaga mengganggu ulu cari makannya dari ingat ke akhirat. Nak cari makan, nak berniaga, nak berjual, nak makan gaji, nak makan elang, nak makan upah, lebih lah. Tapi janganlah siapa kalut sibuk kita di muka dunia ni, siapa kau lupa akhirat, jangan. Kenapa? Fayakuna umruhu da'i'an wa safaqatuhu khasirah. Kata dia, kalau siapa kau perikat terganggu nak urus ke akhirat kerana dibuat oleh perkara dunia ni, ketika itu umur kita sepanjang-panjang hayat di muka dunia ni sia-sia. Tak ada lega sikit abuk kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun lah ke akhirat. Apa namanya, orang panggil pun gana habis akhirat. Jika tu umur yang Tuhan beri pada kita 50 tahun untuk kita kesiapkan akhirat, akhirnya baik asal makna baik hilang. Baik hilang. Kalau kita ada duit segopar, kalau lutuk sekalipun, kalau hilang, supaya kita ada duit langsung. Jadi kan, orang tak ada duit langsung, dengan orang ada duit segopar, kalau lutuk, tapi jatuh. Bila piti dana banyak tapi jatuh, support dengan kawan kalau tak ada piti lalu. Hampir itu juga umur kita walau belah mana panjang, kesihatan kita walau belah mana elok sekalipun, kalau urusan akhirat kita terganggu, maka ibarat umur kita ni tak ada uga umur kita. Wa qatatuhu khatirah. Selain daripada umur kita dikira bila tak ada uga, maka kira cara kita jual beli kita pun khasirah, rugi. Kita jual buka kedai berapa butir gudang, berapa butir company, berapa banyak mana modal. Tapi kalau melarat kau teringat ke akhirat, yang menyebabkan bila lupa ke akhirat dan urusan dunia pun kita buat pandai-pandai kita, maka walau bagaimana banyak utuh sekalipun, orangnya utuh fikir atas kertas. Akhirat kelak dengan sebab kita buat benda yang memunah ke akhirat, maka keuntungan kita di muka dunia begitu banyak, dikira tak ada, dikira rugi juga banyak. Kerana pada sebut sama, untung rugi dalam tanda kita orang Islam tak serupa dengan kiraan untung rugi dalam tanda orang tidak Islam. Orang Islam dia kira untung baik, rugi baik, dia kira tak ke akhirat. Kalau kira untung kat dunia je, akhirat belah mana rugi ke untung kita tak ada. Tak ada pada siap kerana kita nak balik ni. Macam tu duduk. Itu mana kata dia, umur dia kira hilang. Dan kira bercara berpapakah, maknanya kira bercara ataupun urusan perniagaan dia kira rugi walaupun untung lagi. Wa ma yaqutuhu min ar-ribhi fil akhirati la yafi bihi ma yanalu fid dunya. Dia tambah lagi sepatah lagi. Dan tuan-tuan semua kena ingat, sebanyak mana benda yang hilang, yaqut mana lupa, sebanyak mana perkara yang hilang, apa dia hilang, iaitu laba untuk akhirat, tak dapat dikambung. Tak dapat dikabur, tak dapat dikambung oleh harta yang kita dapat di dunia. Walau belah mana harta kita dapat di muka dunia ni, tapi nak melayak ke di akhirat kalau tak pakai 3 piti ni, maka walau belah mana banyak sekalipun tak boleh nak kambung dengan kerugian kita di akhirat kelak. Katakanlah kita utuh 1 juta saja, 2 juta saja, orang kompeni besar-besar, orang pandai-pandai nego tu memang juta sehari. Kalau kita baca lah surat khabar hari 2 baru ni, ada orang rugi 1000 juta saja. Tu hak pasal rugi. Kerana saya hari 2 dia jatuh, maka ada orang rugi 1000 juta saja. Dia kita tak fikir 1000 juta ni boleh manusia rugi atau orang. Baiklah, kata dia kalau awak utang 1000 juta saja, tapi boleh kau kambuh kok kerugian di akhirat tu. Tak ada duit atas muka dunia ni yang boleh kambuh, yang boleh timbang apa namanya kekurangan di akhirat. Oleh kerana demikian, oleh kerana tak ada benda atas muka dunia yang boleh timbang kekurangan di akhirat, maka walaupun mana banyak untung kamu di muka dunia ni, kamu kena kira tak ada untung, kiranya akhiratmu punah jana. Tapi kena bubuh dan kepala. Ini ajaran Islam. Ajaran sosialis dia tak ajar lagu ni. Ajaran demokrasi dia tak ajar sebut lagu ni. Ajaran komunis ke ajaran bergapo, kau panggil ajaran bergapo sama muka dunia. Teori tu teori ni, walaupun mana banyak teori di muka dunia ni, dia cikgu dia, tuk guru dia, lecturer dia tak ajar lagu ni. Kata wali Islam ajar. Iaitu bila dibanding keuntungan dunia, dibanding dengan kerugian akhirat, maka untung Allah mana besar di dunia ni tak dapat nak kambuh kerugian di akhirat. Supaya kita kata atas muka dunia, kalau kita jual gula rugi, kita rugi bagian gula. Tapi kadang-kadang tak apalah, kita boleh kambuh dengan keuntungan biskut. Biskut kita jual mahal, gula kita kira murah, tak apa kata dia. Kenapa? Kita boleh kambuh dengan untung coklat, untung biskut, untung barang roncik, untung gotugan ni. Kira-kiranya hak rugi ni dapat dikambung di sini. Adakah teori ni boleh dibawa sampai ke akhirat?
Semakin mana untung di sini, tak apa. Walaupun rugi di akhirat. Kenapa? Kerana kita boleh kambuh. Kita boleh kambuh dengan untung ni. Kata tak ada. Tak sampai terfikir nak kamu kerugian akhirat dengan keuntungnya dunia. Kerana walaupun mana banyak keuntungnya dunia, hakikatnya sikit berbanding dengan akhirat. Kita dengar gini sudahlah. Nabi kata subhanallah. Nak tahu besar kecil urusan akhirat ni. Subhanallah sepatah ni kalau kita baca yamla'ul mizan, pahala dia penuh liti cepet. Tapi kalau tambah lagi walhamdulillah subhanallah walhamdulillah sepatah yamla'u ma baina as-sama'i wal ard, dia akan penuh liti sampai terasuk ke langit, pahala tu rapat ke langit. Adakah kita dengar orang mega untung dia punya piti banyak rapat ke langit? Tak ada. Walaupun mana kaya kan muka dunia, carilah orang kaya di muka dunia. Siapa dia kata jangan hari tu orang panggil Hyderabad. Lah ni maka dia okey pulau pun berapa orang Amerika so kaya. Walaupun mana kaya okey pulau pun sahaja dia piti limah dia tak dapat pakai langit. Tapi ajaran Islam ada benda yang kalau kita buat tak nanti belah mana dia dapat pakai langit dia pahala. Itu subhanallah walhamdulillah. Itu tak patut lagi la ilaha illallah. Kalau kita subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah apa lagi, maka tidak ada benda yang boleh tanding dengan perkataan la ilaha illallah. Tahu alhamdulillah subhanallah alhamdulillah itu pun dapat langit dia. Jadi benda-benda begitu tak apa boleh nak terima dengan keuntungan di dunia walau bagaimana banyak pun jawabnya tahu dia. Itu kata tulisan demikian. Fayakuna, tak apa fayakuna mimman istara al-hayat ad-dunya bil akhirah. Kalau kita baca fayakun fi'il mudhari' bahasa dia ropo. Kalau kita baca fayakuna nun tu bagi atas, maka fa tu fa huruf atas pada yasghala. La yanbaghi lit-tajiri an yasghala wa la yanbaghi lit-tajiri an yakuna mimman istara al-hayat ad-dunya bil akhirah. Kata dia kalau sekiranya menguduk tiga utuh di dunia saja, akhirat rugi lah kalau mu nak kabur. Hak rugi akhirat tu dengan keuntungnya dunia, dia kata dia maka mung ni termasuk dalam bilangan orang yang beli hidup dunia, reganya beri akhirat. Mimman ishtara al-hayat ad-dunya bil akhirah, termasuk dalam orang yang beli dunia, bayaran reganya nak beli dunia ke apa? Bayarannya akhirat. Arti dunia kita ambil kita, akhirat hak dia patut bunuh kita tu kita beri ke orang untuk dapat dunia. Tak, kalau keadaan macam ni manalah kita boleh terima. Itu mana kita. Kiranya apa dia? Kiranya kerja kita di muka dunia ni, perniagaan kita di muka dunia ni mengganggu urusan akhirat kita. Kalau berapa terganggu urusan akhirat, kau niaga runcit, kau niaga rubi, kau niaga berapa kata dia ni kerja lagu ni walau bertapuk dia utuh, hakikatnya rugi. Badlah akhilu yang bagi an yusfiqa ala nafsih. Oleh itu kata dia, bagi orang yang ada akal dia kena buat kesian ke tubuh dia sendiri. Tadi dia ajar kita supaya kita kesian ke agama kita. Bagaimana kita kesian ke anak, kita ambil anak, dukung anak, kelek anak, sapu-sapu buang debu, ke berapa semua gatal kutip buang habis, tanda kita kesian ke anak kita. Itulah kewajipan kita kena kesian ke agama. Apa benda yang dikira berdebu, agama kita nampak berdebu, agama kita nampak berkuji, agama kita nampak bergoreng kan? Sepatutnya kita beri perhatian penuh. Kedua ni dia kecil lagi. Dia kata usahkan masalah agama tu mu kena ambil tahu, masalah tubuhmu sendiri tu mu kena kesian ke dia. Kerana bila mu buat bayar salah, arti mu deduk tubuhmu tu ke dalam hati aku. Tubuh yang begini comel, yang begini sahab, muka yang begini cantik, berkilat tiba-tiba nak ditangguh dekat pintu neraka. Tak cudi kau tak cudi mu kata dia. Mu ni kesian ke tubuh kau tak kesian ke tubuh. Terang nampak mu tidak kesian ke tubuhmu sendiri. Kerana apa? Kerana kerja mu ni tak mengganggu akhirat. Bila akhirat mu terganggu, maka arti serupalah mu bila tangguh muka mu dekat pintu hati neraka. Kelebihan kita mengaji fiqh melalui kitab Ihya Ulumuddin ni, kelebihan dia hak tu lah. Kalau kita mengaji fiqh semati, dia tak ada sebut pun. Kalau fiqh orang panggil fiqh semati tak campur dengan tahu sikit abuk, dia hanya ayat halal. Ni halal, ni haram, ni wajib, ni makruh, ni berapa. Halal, haram, sunat, makruh ni buaya karo luar. Tak ada sikit abuk didikan jiwa. Sedangkan hak luar ni, molek tak molek luar ni, bergantung di atas jiwa kita. Dia jiwa kita ni tidak boleh jadi molek dengan kediak fiqh. Dia jiwa ni molek dengan kediak tasawuf. Ataupun dalam Arab, dalam Quran ni yuzakki tazkiyatun nafsi
wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Tugas Nabi ini mengajar Quran dan tugas Nabi juga yuzakkihim, membersihkan jiwa manusia. Jadi kalau kita mengaji fiqh saja, tidak campur tasawuf, maka arti kita ni duk sibuk ke bahagian luar saja, halal haram saja, tapi jiwa kita suci tak suci berkarat tak berkarat kita ambil dulu. Jadi oleh yang demikian, fiqh pun kena belajar, tasawuf pun kena mengajar, syariat pun kena belajar, Rasul panggil hakikat pun kena belajar. Dan kita duk baca benda ni dia campur kedua. Dia combine duk panggil dia apa, dia campur kedua sekali, fiqh dan tasawuf. Sebab tu dia duk mengaji, dia duk ajar hak fiqh. Bila fiqh tu dia selit si hak akhirat, hak berapa. Fiqh dia tidak sebut hak akhirat, dia sebut hak muamalah dunia. Balil aqilu yang bagi an yusfiqa ala nafsi. Oleh itu segianya kepada orang yang ada akal, dia kena kesian ke agama, dia kena kesian ke tubuh dia. Akal, orang yang ada akal. Akal ni apa? Kalau kita Melayu panggil akal lah. Atau budak tak ada akal lah. Begitu ya? Akal ni akala yaqil, asal makna ikat. Orang ada akal, arti orang ada tali pengikat. Orang tak ada akal, arti orang cabut tali hidung. Tak ada pengikat apa. Nyo. Dia betul-betul lembu kubah, cabut tak ada tali hidung. Orang yang ada akal, arti kalau kira lembu, tak lembu ada tali. Nabi tu duduk. Yang demikian kalau mu ni bahasa jenis orang ada akal, arti kalau mu ni ada bahasa tali, kalau mu ni bahasa jenis makhluk ada tali, mu kena siap ke tubuh musim. Kenapa? Kerana orang lembu ada tali ni, lembu yang terkawal daripada masuk pagar orang. Lembu belah mana buah, beri belah mana ganas, sekalipun gapo, kalau kita tambak, kita tambak tepi semua orang pun tak apa. Kenapa? Kerana kita ukur tu. Tali panjang ni, apa ni sana, luas ni tali panjang ni cukup dah untuk beri kita berapa kita makan rumput itu. Walau tambah jap pagi pagelak apa semua orang tak ganggu. Kerana ada tali. Begitu juga orang yang ada tali. Berapa dia tali dia? Akal dia. Bila orang tu ada akal, dia mengambil berlaku akal sikit orang. Tapi tengok orang tu guna akal. Tengok orang tak guna akal. Supaya juga setengah lembu tu ada tali. Tapi tu dia lekak-lekak bubus tekuk. Sebab tu yang lepas. Jadi dia. Tu yang lepas tu dia lekak-lekak bubus tekuk. Ada tali tapi dia tali tekuk. Orang panggil tali tidak guna. Bila tali tidak guna tak pagar orang, semua orang. Masuk belakang dalam muka dia lekat tekuk. Jadi tali nak suruh pakai tiga. Jangan dia lekat tekuk. Bukan kita kena tambah di nyata. Begitu juga. Akal lawan. Akal lawan ni ibarat tali. Kalau tali, ujung tali tak ada iman, tak ada tiga juga. Tak ada agama apa. Akal ni makna cerdik. Tapi kita kena tambah. Akal kita kecil kita tu dengan hiasan. Tak boleh hiasan. Agama. Orang putih kat panasan. Orang ada akal. Orang Jepun kat panasan. Orang ada akal. Orang Amerika, orang Jepun, orang berapa orang yang tak ada agama, semua orang ada akal belakang. Orang komunis Rusia baik, Peking baik, semua orang sidik-sidik belakang. Artinya orang ada akal dan belakang. Tetapi ujung tak ada nyata. Nyata apa itu maknanya dia bergerak, dia memikir dengan tak ada sebagai asas. Pak dia berkisah. Asas yang dikandaki oleh Allah Ta'ala ialah agama. Mu nak memikir secara mana memikir, tapi berasas pada agama aku. Hak ni halal, hak ni haram. Dan halal ni mu fikirlah berapa pun, haram ni berapa pun. Itu balas jadi kita. Pun buku bawah walau belah mana panjang, walau mana tali sekalipun kat panjang tali, kalau tak ada niat yang tak ada kita. Masuk pada orang suka. Baik. Wa taqafatuhu ala nafsihi bihifzi ra'si mali. Orang ada akal, dia kena jaga tubuh. Kesialah tubuh dia. Bila mana cara kesian tubuh? Wa taqafatuhu ala nafsihi bihifzi ra'si mali. Cara manusia kesian tubuh dia ialah dia kena jaga modal. Kalau kita menego nak suruh tubuh kita tidak pernah, kena jaga benar modal. Jangan siapa kau untung kau tak ada modal kau habis, akan garu pada lah kita bayar hotel lah. Kata dia jawab, cara kita nak jaga tubuh kita supaya jangan punuh tubuh, modal perniagaan kita kena jaga. Kemudian modal kita ni apa dia? Modal ni bukan modal pipih. Wa ra'su malihi dinuhu wa tijaratuhu fi. Modal dalam perniagaan orang Islam ni ialah din, agama. Kalau modal pipih emas tu boleh buat belakang. Orang Islam pun buat modal dengan pipih emas, orang kafir pun modal dengan pipih emas juga. Supa garu tak dia. Nak suruh saksi serupa, nak suruh saksi serupa orang Islam dengan orang tidak Islam dari segi modal. Kita pipih emas
Itu kita modal juga. Tapi tambah sekali lagi sebagai modal juga bagi negara Islam ialah din. Din maknanya peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran adalah hadis. Bila mu sebagai seorang penjual, belah mana hak agama mu? Mu sebagai seorang tuan kedai, belah mana hak agama mu? Mu sebagai seorang pekedar, belah mana mu nak layan orang mari kedai, belah mana? Semua ni orang panggil modal bagi kita orang Islam. Dan modal ni orang panggil din, orang panggil agama. Jadi agama ni sebab sebut semua lah. Agama ni bukan semaya bank itu. Semaya bank agama. Kita semaya bank. Bila kita buka kedai, ada agama dalam masa buka kedai. Bila kita bini beranu, ada agama cara bini beranu. Bila kita mentadbir negeri, ada agama cara mentadbir negeri. Ini merupakan asas dan modal hidup kita orang Islam dalam menghadapi cabaran hidup. Baik. Sekarang lagi mana? Wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bimura'ati sab'ati umurin. Kata dia akan jadi sepenuh kasihan belah dia di atas agama dia kerana dia setelah dia jaga 7 kali. Kalau seorang niaga diminta jaga tubuh supaya jangan penat sangat. Belah mana jaga tubuh, iaitu kena jaga modal. Gapo dia jaga modal? Dia kata dia kena jaga 7 kali. 7 perkara ni kena jaga molek, barulah modal kita terjamin. Pertama sekali husnul niyyati fi ibtida'i tijarati. Yang pertama sekali belum daripada buka kedai tiap-tiap hari kata dia, atau belum daripada kita lancar lancar istiadat melancar penjualan kita ni, niat kita kena betul. Niat ni tidak kita sembahyang je. Bahkan waktu buka kedai, waktu kita nak menego pula itak, nak menego baik pun menego nasi lemak sepuyuk ke ataupun menego kacang putih sebuku ke, mesti ada husnul niat. Niat yang baik. Dalam mana niat yang baik? Fal yanwi, nawa yanwi fi'il mudhari' masuk la majazah liyanwi, sambung niat fa panggil istilah fal yanwi, maka hendaklah dia niat biha dengan perdagaan al-istighfar ta'am su'ali. Dia kena niat aku nak menjaga hati aku kerana aku tak minta dengan orang. Kalau aku tak ada piti, aku terpaksa minta dengan orang. Nak suruh aku ni tak lupa dengan minta bagian dengan orang, aku kena cari piti. Dan kalau nak boleh piti, aku menjaga. Jadi ingat situ lagi. Janganlah buka kedai orang panggil tunggu orang. Orang tu buka kedai, orang buka kedai kata lepas tu tunggu orang. Jangan. Bila betul niat kita mula istak kerja bismillah buka kedai pada pagi tiap hari tu. Niat siapa aku nak jual, nak suruh ada itu. Dan bila aku ni ada itu, maka dengan isteri aku tidak minta dengan orang. Kerana minta dengan orang ni tak baik. Minta dengan orang ni haram. Saya nak mengelak daripada haram ni, kita kena ada piti sendiri. Nak boleh ada piti, satu daripada cara nak nampaknya, nego. Wa kaffa tam'in 'anil nas. Wa kaffa atas pada istighfar. Fal yanwi biha al-istighfar wa yanwi biha kaffa tam'in 'anil nas. Selain daripada kita niat tadi malah jadi minta, kita tak suka hati kita tak sirit mo'ong hari tu orang. Bila kita ada piti tak, ikut tengok orang, masa nak berlaku. Dia kita ada piti. Tengok batu orang, kawan kata tengok batu, kawan kata batu dia mau beli berapa, kawan kat lega tu mana, tak ada piti sorry, kawan kata ada lah buah siapa nak mengindah orang, siapa nak tengok orang ni ada. Kenapa? Kerana kita ada piti. Bila kita tak ada piti, mau tak tahu dia beli piti. Supaya kita tidak jadi lagu tu, kena cari piti. Kalau nak beli piti, nego. Bila kita nego, bukan jalan hati kita. Ya Allah, aku nego satu daripada sebabnya, tak si minta orang, dan tak si tak boleh keluar pada hati aku, semua hari tu. Istirna'an bil halali anhum. Kenapa ya kita tak mahu orang? Kerana berasa padah dengan hari tu halal. Istirna'an bil halali, kerana berasa padah dengan hari tu halal. Ya kita minta orang, ya kita tanya orang ni kerana hak halal tak ada. Dia tak ada sekarang. Tapi bila hari tu halal ada dah kita, umumnya tak mari dia berasa nak orang. Jadi hidup kita di muka dunia ni dalam banyak-banyak doa Nabi dia ajar ni, Allahumma aghnini bi halalika an haramika waqini bi fadlika amman siwaka. Allahumma aghnini bi halalika an haramika. Tuhan aku nak minta mu biar aku ni berasa cukup dengan hari tu halal, walaupun hari tu haram ni ada. Hak halal pun ada, hak haram pun ada. Tu kalau tak kira halal, tak kira haram, tak boleh kerja sudahlah. Tuhan aku nak minta padamu biarlah mu kitih tubik daripada hati tu aku perasaan nak ke hari tu haram.
Biarlah aku ni kuasa padat ni hari terhalal. Boleh 10 riyal sehari, alhamdulillah. Boleh 2 riyal sehari, alhamdulillah. Dan kalau 10 riyal sehari boleh. Tapi nak boleh 20 lagu mana nak boleh lagu mana? Kira makan reba, makan bunga apa semua sekali. Ikhlas aku minta. Jangan jadi gitu. Itu mana kata dia, bapa ya kita kena niat molek dengan nego istighna'an bil halal. Kerana nak suruh berasa padat dengan harta halal anhu daripada semua harta benda di kalangan orang. Tidak berasa nak ketek, tidak berasa nak tipu, tidak berasa nak sama harta orang. Tebal pulih dengan ketek dengan sama pun harta haram. Bila harta haram, jadi apa di akhirat kelak. Sebab jadi dekat dunia. Boleh makan, boleh berapa akhirat kelak, boleh kau orang juga. Sudahlah bagian tu boleh kau orang balik. Kalau kita ni pun tu hak parak. Bayar habis harta orang. Habis ni kini. Wahdihanatan bima yaksibuhu ala din. Selain daripada kita nego dengan tujuan nak istighna bil halal, nak suruh berasa pada dengan duit halal, wasi'anatan, dan juga untuk membuat pertolongan bima yaksibuhu dengan duit yang kita cari, isti'anah ala din, untuk melemahkan agama. Kita niat itu aku nego ni selain daripada tak makan duit tak baik, aku nak suruh bila boleh ketiga aku nak buat benda agama kata. Kalau bunyi kata ada orang ada mati gapo aku nak pergi melawat buat pergi 2 riyal. Nak boleh 2 riyal buat pergi melawat pak orang mati ni cari mana kalau aku tak nego. Kalau bunyi khabar kata ada susah kita bini aku nak sedekah 2 riyal. Nak boleh 2 riyal lagu mana Tuhan kalau aku tak nego. Jadi kita buat dalam hati kita niat pertamanya malah jadi kita ni minta harta ni. Yang keduanya niat sebab mana harta boleh halal ni aku nak buat benda orang panggil agama aja. Orang panggil derma, orang panggil tudung, orang panggil apa ni. 2. وقياما بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به. Yang ketiganya untuk waqiyaman, untuk qiyam atau makna bagi caca. Untuk bangun bikifayat al-iyali, untuk jaga anak buah. Bangun duk caca hari tu buat kerja lah. Bila kita buat kerja sekarang dengan sungguh, biasanya orang tidak buat dari itu. Orang pakai fikir bangun caca. Jadi sebagaimana kita bertanggungjawab jaga anak bini, maka ibarat kita bangun caca semua duduk rumah duduk caca duduk turun tanah duduk caca nak wayak kita ni buat kerja sungguh. Jadi kesimpulannya kita nego sesuatu 3 perkara ni. Yang pertama malah menjadi nikah harta dia. Yang kedua tujuannya nak akhirat. Yang timah kita dah boleh utang tak. Yang ketiganya nak jaga anak buah kita supaya anak buah kita tidak gaya apa yang tidak berapa orang makan koksi orang putus peluk. Jangan. Nak suruh anak bini aku boleh makan padanya aku. Kalau aku tak ada harta kat anak bini aku pergi petak dari orang kau naik kau macam orang ke berapa dan ini orang panggil tanda aku tidak tanggungjawab lagu anak. Nanti kalau tubuh bersama dalam kepala kita, bersama dalam hati kita, insya-Allah perniagaan kita walaupun mana banyak modal dan kendala kita pun, insya-Allah kita panggil tidak sesak haluan. Tidak sesak pucuk panggil. Kaya belah mana pun kita tidak tinggal semaya. Kaya belah mana pun orang panggil kita tidak lupa. Kalau boleh tulis benda 3 gantung atas pintu kedai. Gantung pintu kedai. Saya kita buka kedai tengok sama 3. Nak tulis kedai tengok tu. Saya esok ingat pula. Tapi jangan gantung sajalah. Gantung saja tak tengok jadi bagian perhiasan. Amo ingat cerita kau bahasa gantung ayat Quran di rumah lah. Baca ayat dah ni banyak saya bahasa gantung siri. Tak mampu diling gantung ayat Quran. Dia lukis upah orang tulis ayat in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. In tansurullaha yansurkum. Makna dia kalau mu tolong Tuhan akan tolongmu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Tuhan kukuh tapak kaki. Mana kaki tak banyak. Kalau mu tolong Tuhan, maka Tuhan akan beri balas balik 2 kali. Tuhan akan tolong balik dan sendiri yang kukuh balik. Untuk orang lukis atas kayu Cina. Rega kayu Cina sekali dengan lukis ni 3,000. Jangan hari tu 3,000 dah. Ayo. PT banyak dah. Nego juga. Mana lebih abdar ni? Punya sikit. Kita PT banyak dah. Tapi nego juga atas ingatan dengan sebab PT ni kau banyak. Sedap buat derma. Mana tak dia ni?
Mana lebih baik dengan berzikir? Baik nak tanya, zikir tu apa? Kita nego. Itu banyak tu nego juga. Atas dasar nak buat apa? Buat kira. Soalnya mana baiknya berzikir? Zikir tu apa? Di sini ya tak ada kita ni. Kita fikir-fikir ni nanti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, nego kedah tak si barang haram, nak duit halal saja dengan tujuan, nak khairat tu orang tak panggil zikir. Hak tu zikir tak ada. Ya harta tambah pun kira tak kaya juga tolak khairat. Kira berapa tu tolak khairat kalau tidak kerana kita ni zikir kepada Allah. Zikir maknanya ya tidak kita habis itu nak boleh fikir sehari 10 hujah. Bakal panggil panas, kedap panas. Oh juga, nego. Kata bila boleh itu, buka ya pakai miskin itu begini. Tak payah kita buka ni. Ada kira itu kita ingat betul. Ingat tu orang paling zikir. Tapi kalau dia mati lah apa kedukuk mana? Kedukuk mana? Itu orang tak panggil zikir, orang panggil mati. Orang panggil mati orang lagi. Zikir makna orang ingat Tuhan. Ingat Tuhan dia, ke surga dia, ingat ke neraka dia, ingat ke baik dia, ingat ke benih dia. Ingat belakang. Itulah sebenarnya zikir orang panggil. Sebab tu, tambah secara pula. Kalau zikir ni, kalau zikir saja zikir ngatik ni, pahala boleh dia sahaja. Awal-awal tu pasti abut tak ni. Dia pagi pas gelap, dia buat amal ke dia sahaja. Gapa lagi tu kalau ngatik. Sebenarnya, gapa dia tak boleh tu, tu dia tu ngatik. Tapi kalau orang hak nega tu, hak nega pada zikir Allah. Haram kita ambil, orang miskin dia layan yang baik. Tapi ini dia, dia boleh pada, kalau miskin tu, dia tutup kali dia. Jadi dia ni. Ini bapak ni kalau majnah enggak, fi'il lazim, dia fi'il muta'addi. Hak pasal ngatik dia panggil fi'il lazim. Kalau hak pasal jual nego buka fikir kat mana panggil fi'il muta'addi. Fi'il lazim kita boleh buat jadi fi'il muta'addi. Tapi fi'il muta'addi nak turun jadi fi'il lazim dia tak ada. Itu kalau ngaji Arab dia itulah masbuk tu. Kalau tak ngaji Arab nak royak apa ya? Tak apalah. Kalau bagaimanapun bila kita bertawaf harta mana banyak sekalipun, bila kita cari lagi atas dasar nak buat akhirat, itulah tanda kita ni berzikir. Berzikir itu berzikir amali. Tidak berzikir dan tidak berzikir amali. Maksudnya, kita rela harta ni tidak menguasai kita. Bukan kita yang menguasai hal itu. Fitih. Aku nak guna ni untuk akhirat aku. Itu dia. Tapi kalau fitih, apa ni siapa kata kat kita ni saya duit, maka kita ni apa ni jadi hamba fitih. Dia hamba fitih ni Nabi kata tahsa abdud dinar wa dirham. Mati bunuhlah hamba fitih. Baik fitih dinar, baik fitih dirham, baik fitih riyal, baik fitih sekalian. Lagi. Dia kuna min jumlah dia disebut ni. Wa qiyaman 3. Yang pertamanya untuk apa nama ni? Untuk nak berpada dengan duit halal. Yang keduanya untuk nak buat khairat, kita panggil isti'anah. Yang ketiganya untuk nak jaga anak bini kita supaya dia boleh makan di rumah kita, tidak boleh merayang orang. 3. Lepas tu dia sebutnya, bapa yang aku ajar kamu supaya bila menego mengkena niat 3 perkara ni, liyakuna min jumlatil mujahidin bihi. Supaya dia tu termasuk dalam senarai mujahid. Mujahid senarai orang berjihad. Sebab oleh kerana agama ajar kita supaya wajahidu fillahi haqqa jihadi. Nak kamu berjihad kepada Allah dengan sepenuh, maka ada ke jihad ni di meja tu yang sekali jangan panggil jihad. Dah orang dia dah kedah mencari harta halal betul kena dengan tujuan nak tolong Allah susah tu, akan termasuklah sebenarnya mujahid juga. Tapi dengan sebab kita sini tak saja dengan mujahid, maka kalau orang lepas sebut jihad dah mula ia maksud nak perang, kemudian nak perang tu. Patah cakap nak jihad. Sedangkan jihad maknanya bekerja tidak. Mana agama ni tak jadi kalau kita nak leda-leda, tak boleh. Semaya, tak jadi leda-leda mengaji, pun tak jadi waktu leda-leda mengajar, pun tak jadi leda-leda derma, pun tak jadi kalau sama siang. Kalau situ macam-macam seribu dah. Biar nampak jihad, biar nampak kesungguhan saja. Jadi jihad ni mengatakan segera tepat. Sebenar aspek hidup ni semua ada jihad kalau dia bilang. Apa yang satu daripada jihad juga. So wal yanwi nawa yanwi tadi juga masuk la majazah wal yanwi
Ya, lepas ada wah tu ada ya sama dia. Janwi sudri ada ya. Tapi sekarang ni dipotong ya tu kerana ada lah majazan. Dia dari segenah ni. Wal yanwi al-wusha bil muslimina. Dah sampai niat tu niat ni tadi, dia kena niat juga dalam perniagaan dia ni al-wusha al-muslimin. Nusha pengajian. Nusha maknanya hati bersih. Nawa Islam. Aku buka kedai ni tu niatnya kira cara aku jual beli cucuk nyucuk bayar suka menyuka, aku niat nak buat dengan cara dengan cara betul Nawa Islam. Tak semai pergi, tak semai macam mata gaji, tak semai elak orang bayar dia kata tak bayar lagi kau berapa aku tak semai. Niat begitu. Niat nak hidup aku muamalah kira cara aku dengan orang Islam, pelanggan-pelanggan aku ni nak niat dengan apa ni aku nak buat dengan bersih. Itu dia betul. Wa an yuhibba li sa'iril khalqi ma yuhibbu li nafsihi. Dan dia kena rasa sayang bagi semua makhluk apa saja dia sayang untuk diri dia sendiri. Apa saja perkara yang dia nak orang lain buat dia lagu tu, benda yang sama juga dia minta dia buat kat orang. Kalau kami kasih ke diri kita, kalau kita kasih kita, kalau orang buat kita lagu ni kita tak setuju, kita juga jangan buat kat orang benda yang sama. Itu mana wa an yuhibba lisa'il khalqi ma yuhibbu nafsi. Dan dia kena sayang pada semua makhluk dia, pada semua makhluk perkara yang dia sayang orang buat ke diri dia. Manakala bagaimana kita nak benar orang jual bayar kita tu jangan makan mata daging, kita pun bila jual bayar ke orang jangan makan mata daging. Kalau kita nak orang tu apa dia orang apa dia cucu kita tu 10 molek, kalau kita fikir besar orang cucu kita 10 molek, begitu kita bila salah cucu ke orang janganlah main lah. Kok patut cucu sembilan kita cucu lah kaya awak oleh salah misalnya jangan. واليدوي اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرنا. Begitu juga dia kena niat nak cari adil, dia nak cari ihsan dalam muamalah dalam urusan kira cara kita dengan orang ni, kama zakarna sebagaimana kita sebut dah baru ni. Sebagaimana kita sebut ni baru ni, Allah Taala minta pada kita dua perkara. Pertama adil, yang keduanya ihsan. Adil tu orang panggil balik pokok. Ihsan ni maksud apa ni untuk kita di akhirat kita. Sebagaimana Allah Ta'ala nak kedua perkara iaitu adil, kita punya pelanggan tambah lagi ihsan lagi. Begitulah juga kita bila buka kedai pagi tu kena niat benar-benar pada kita supaya jok di pagi hari pas gelap kita berdua ada satu lah. Tidak ada satu orang nak kau keuntungnya sebab banyak yang boleh walaupun halal walaupun haram jangan. Ni kalau siapa dia pandang menulis apa tu tulis kan. Boleh kata malah dia start nak bagi kepinsan kita tek kedai supaya tuan kedai perhati semua bagian-bagian apa yang mustahak seorang kedai Islam dia fikirlah kepada dia. Wal yanwi al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fi kulli ma yarahu fi suq. Begitu juga dia kena bubuh dalam hati dia amru ma'ruf nahyu munkar, genap apa saja yang ditengok di kedai. Mana kita buka kedai tu, dia tak semata-mata duk talaklah kedai kita jangan. Seboleh-boleh apa saja yang berlaku dalam kedai kita kau, ditulis kedai kita. Kalau ada benda ma'ruf, kalau ada benda munkar, benda ma'ruf kita kena buat tindak cara ma'ruf, iaitu kena pakat sokong. Benda munkar kena tindak cara munkar, kena kita pakat layan. Mana bila-bila duk tindak gula, bila-bila duk buku barang tu, mulut kita tu kecek dengan orang tu, barang tu budak-budak tu jadi tu jual apa, tu jual apa. Mana hak bayar tak molek, kita kena sebut cara tak molek, kena tindak cara tak molek. Dia bayar hak molek, kena sebut molek, kena pesan pada kedai-kedai pelanggan kita bahawa amru ma'ruf nahi munkar ni ada. Dalam khusus dalam masalah jual beli. فإذا أضمر هذه النيات كان عاملا في طريق الآخرة. Akhirnya tu yang kita ni kata oleh itu bila dia admar maknanya apa ni orang panggil pekat dalam hati. Admar masuk dalam hati. Bila dia pacok dalam hati dia niat tadi kana amilan fi tariqil akhirati, berarti dia ni seorang pekerja di lebuh raya akhirat. Itu dia gitu. Cara tu kita ni satra sikit. Ibarat akhirat ni ada lebuh raya cara dia. Kita nak pergi Terengganu ada lebuh raya, nak pergi ke Perak ada lebuh raya. Tak gitu kan? Jadi sebagaimana orang yang duduk atas lebuh raya tu boleh kata tu siapa kata tu?
Kita turun rumah tak apa lagi, lebih raya, tapi tak tentu lagi. Boleh jadi kita ikut lorong, boleh jadi kita ikut jalan-jalan kaku, tak tentu lagi siapa atau tidak kita. Tapi bila sejak naik kereta kita akan lebih raya, lepas daripada lorong jalan untuk gawa, jalan negeri, jalan orang kaku, lama lah, tak jumpa lah kita dengan matlamat kita nak pergi. Habis itu juga orang atas muka dunia ni, kita sebagai orang Islam, kena jatuh, kena kubur. Lepas kita bawa aku ni, nak pergi ke akhirat. Sebagai aku untuk akhirat. Nego untuk akhirat. Nyaku untuk akhirat. Dah mana tahu? Kata dia, bila mu buat benda aku ajar tadi, betul-betul mu sudah bergerak atas lebih raya menuju ke akhirat. Tak apa lagi, ada Allah yang habis dah ikhtiarnya, beraya tak pada. Fa in istafada malan fa huwa mazid, wa in khasiratid dunya rabihatil akhirah. Oleh itu, sekiranya dia dapat duit, fa huwa mazidun, maka dia dapat duit tambahan. Sudah dia dapat pahala kita dapat juga, maka berarti bagian tambahan. Wa in khasiratid dunya rabihatil akhirah. Sekalipun dia lebat dengan rugi di dunia, tapi hakikatnya dia untung di akhirat. Mana kalau niat dalam pada 2-3 perkara sebuah keluarga tadi, pasti kalau sekali rugi juga Allah ni, tak apa, tak usah wasinglah. Rugi itu terjamin untung di akhirat dia. Maka ini. Tapi kalau kita niat bayar tadi, sudah jangan rugi di sini, di akhirat tak ada gapa sekali pula. Jadi itu apa? Tak ada gapa sekali pula. Tak ada gapa sekali. Kelentong dia berapa ni. Sekali buat apa? Ada selagi orang ingat ke akhirat, para hadirin semua. Selagi orang ingat ke akhirat, maka selama itulah kita ni orang panggil. Tak ada nak bahasa pesing, nak main-main dunia ni, tak ada. Kerana matlamat kita akhirat. Bila matlamat akhirat, maka tak timbul masalah nak tipu orang. Kau nak berapa, tak ada lah. Apa IT nak ke akhirat, apa atas dunia ni kira nak menipu, nak baik faham niaga, faham jabat, faham berapa, tak timbul masalah. Kita niaga, orang salah IT yang kita niaga, kita jual banyak atau tidak. So kita ni raya dalam banyak-banyak benda yang kita kena ni ialah kalau ada benda makruf kita kena pakat suruh, kena pakat sokong. Kalau ada benda mungkar kita pakat larang, pakat sekat. Dalam banyak-banyak barang jualan ialah jualan tiket-tiket, dia panggil tiket-tiket. Buat duit 10 sen, ambil seksa. Barang lagu ni lagu mana? Jawabnya barang ni barang mungkar. Barang ni barang orang panggil benih-benih untuk ajar budak-budak pandai berjudi. Pandai berjudi. Nila ni pula timbul penyakit. Kalau kita katalah bahasa dalam kotak rokok bubur piti. Dalam kotak rokok bubur piti. Dan ikut surat khabarnya baca kemarin kau bela. Ni majalah budak-budak ni. Majalah kanak-kanak. Dia sebut ada siapa duit ribu-ribu dalam kotak rokok. Menyebabkan budak cara beli rokok. Beli juga rokok. Tak ada piti pun boleh hisap. Jadi tekniknya pertamanya nak cari duit dengan cara shortcut kami, nak cara rekat. Malah buat kerja, malah pelus. Kalau boleh ya, jumpa duit dapat kotak rokok. Yang keduanya pula bila tak ada duit, rokok buat hisap. Hisap dia kecil. Ini satu dajjal yang baru timbul dalam masyarakat kita untuk memunahkan ekonomi kita dan memunahkan kesihatan kita. Dia kecil lagi hisap rokok. Kerananya orang yang nego, kosim nego di Malaysia ni ada orang Islam, ada orang tidak Islam. Orang yang tidak Islam tidak sopan dah. Dia kira nak untuk sebab banyak yang boleh. Orang jangan kotor, orang punuh, jangan kotor. Moral orang pelanggar orang tak kira salah. Bagi dia moral dia tak ada, akhlak dia tak ada, air muka dia tak ada. Yang ada ni duit bagi dia. Kita pula gam ni pula kita punya agama tak saya ajar kat orang. Orang Islam, orang tidak Islam tak boleh ajar agama, takut sensitif. Allah ni tidak sensitif. Takak on tak boleh ceramah, tak boleh apa sekali. Tapi kita tidak ajar agama ke dia, ajar orang lain. Sensitif juga. Jadi minta ajar agama pada orang Cina, dia tak takut sensitif. Ya pun dia jadi doktor dia ada pula kan. Jadi dia sensitif baca ni, tak nanti ajar agama, ajar orang lain pun tak kena gaya dia. Baca juga. Bahkan tak ada benda akan muka dunia ni, benda yang manusia perlu tukar lain pada agama. Agama lah bahasa boleh tukar. Mau agama salah, mari aku ajar kamu agama betul. Kan agama ni jadi orang boleh tukar agama daripada agama salah dia ke agama betul. Tapi bahasa ni orang payah nak tukar. Kan tak ada bahasa salah dan bahasa betul. Bahasa Melayu betul, bahasa Cina salah. Betul tak ada betul. Tapi agama bukan dua, agama Islam betul. Lain agama Islam semua salah. Kau tak percaya, sama kita bujuk.
Bujak. Kita bukan kata ke orang dia. Bukan Islam itu. Bukan mulai saya amal terwujud. Siapa dia, siapa dia. Lemah siapa dia. Lemah siapa dia. Jadi kita tak setia lagu itu. Tak setia lagu itu. Dia memang takut orang Cina masuk Islam. Dia orang Cina masuk Islam. Tak siapa aku. Bisa perempuan lain pula. Ni nyakit. Ni padanya. Benar ada padanya. Punya orang panggil. Terlalu penuh jana orang dari segi agama. Asalkan kita boleh hidup semacam muka dunia. Ini orang panggil memperbudak-budakkan manusia. Buah ni dia boleh kau mulut. Dia depan dia kalau enggak kata berat-berat. Asal ay yaqsid al-qiyam fi sun'atihi atau tijaratihi bi fard min furud al-kifayah. Itu yang pertama. Dia tujuh kali. Yang pertama tadi kena niat buat tu, kena niat buat ni, niat buat tu, niat buat ni, barulah perniagaan kita ni utuh di dunia dan utuh di akhirat. Kalau rugi di dunia pun di akhirat terjamin utuh. Yang keduanya ayat sedal qiyamah fi sun'atihi atau tijaratihi bi fardin min furudil kifayah. Yang keduanya dia kena qasah dalam sun'ah dia. Al-qiyam maknanya bekerja keras dalam sun'ah. Dalam sun'ah maknanya kerja buat. Kalau kerja buat dia dalam usaha perniagaan dia, dalam titik peluh dia ni, dia kena niat bi fardin min furudil kifayah. Niat menjalan ke satu dari fardu kifayah. Kita dalam Islam kita ada dua kali. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini asas pemikiran Islam. Baik dalam masalah amal ibadat, baik dalam masalah mencari titih, baik dalam masalah apa pun, kita kena letak dua kali. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Dan bila kita buka kedai, di samping kita niat tadi, kita niat juga ya Allah itu aku berniaga ni, dia kata pada sebabnya untuk nak buat benda hak mu panggil fardu kifayah. Nanti dia duduk. Kenapa? Fa inna as-sina'ati wat tijarati law turikat batalatil ma'ayish wa halaka aktsarul khalqi. Kenapa yang dikira niaga ni masuk dalam fardu kifayah? Kerana sina'at kita panggil pertukannya lah, perusahaan. Kerana segala semua perusahaan ada pertukannya. Wat tijarah dan semua sekali urusan perniagaan. Law turikat, kalau pakat tinggal, mu tak niaga, aku tak niaga, mu tak jual, aku tak jual, batalatil ma'ayishu, punuh jana habis hidup manusia di muka dunia ni, wa halaka aktsarul khalqi, dan matilah sebagian besar daripada makhluk. Kita bangun pagi nak minum teh dari dia ni. Situ tak ada jual teh, situ tak ada jual gula, sini tak ada jual dapur. Pasal guna nak situ. Dia situ nak beli beras, ada orang tak jual. Dia situ tak beli lauk, orang tak jual. Jadi oleh mereka berjual ni, nego ni satu daripada fardu kifayah. Ia kalau kita buat, maka dosa tak jual ni jatuh duduk daripada orang lain. Arti kalau kita buat nego, tak pernah gajak dosa pula. Sebab itulah itu aku ni buka kedai supaya tak dosa lah aku, dan juga tak dosa nak tipu kalau seperti kapal tetap berlaku kerana aku saja buka. Tafadhal amril kulli bi ta'awunil kulli. Kerana tersusunnya urusan masyarakat ni dengan ada yang tolong-menolong masyarakat. Nak suruh selamat hidup orang seperti kapal, kena pakat tolong-menolong. Mu cari titik, aku buka kedai. Lagi dia ni. Aku buka kedai, mu cari titik. Kalau orang buka kedai, belakang titik tak ada, tak jadi juga. Kalau orang pakat cari titik, belakang tapi kedai tak buka, tak jadi juga. Jadi urusan orang seperti kapal, seperti negara, orang masyarakat lah ni, boleh jadi molek kerana ta'awunil kulli, kerana kerjasama. Pakat-pakat kerjasama. Orang yang suka khabar telefon macam ni, lagu mana pandangan Ustaz sebagai seorang politik dia jadi begini. Oh Allah habis takak awak ni apa ni bakal limak sabung Buniami pun kena takak juga kami. Tak tahu habis mana, tak tahu, tak ada rumah dia, tak ada, tak tahu lah puan dapat begitu sungguh ni. Jadi satu daripada jawapan yang diberi iaitu pucuk ni kerana tak ada kerjasama. Kita berasa nak buat tak tanya khabar orang. Kalau tanya khabar pun tanya khabar sebelah pihak tanya khabar, sebelah lagi dok. Kerana ini tidak bulu aku, ini tidak orang aku, maka kita pakai hak laku. Hak orang hak laku. Hak je pak aku dia. Jadi akhir sekali dunia ni dia tak hidup kerja seorang, hidup dengan orang lain gatek. Jadi bila hidup dengan mung gatek, orang gatek dengan mung gatek, apa yang bila waktu tu tak dengar ada buah orang, dengar buah belah. Kalau tu dunia ni hak buat orang, mung Tuhan, mung gapo lah, lah. Tapi mung ni hamba yang tidak boleh hidup kalau tidak kira bercara dengan orang lain sama.
parti perbankan, parti kerajaan. Ni rakyat berlaku duduk dalam dunia ni berlaku. Kena tanya khabar ada parti orang lain pun. Fikir orang belakang. Akhir sekali lagu ni lah jadi. Kita baca ayat ni, surah ni. Itu lebih kurangnya surah ni. Awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Muhammad minta tengok kau pada orang-orang zaman itu. Ya, semua orang zaman itu makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Ya, kami beri tetap dia di muka bumi ni punya kukuhnya ekonomi, punya kukuhnya politik dia. Ma lam numakkin lakum, iaitu dalam bentuk dia kami tidak beri kepada puak-puak di Mekah dia. Orang zaman itu ada orang yang aku beri ke dia tempat di muka dunia ni begitu kukuh, begitu gagah. Dia tak banding dengan orang di Mekah jauh baik orang zaman itu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, sampai tu pula aku kira hujan dari langit begitu banyak yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan ini begitu sekali hijau bau ini subuh molek. Tapi fa ahlaknahum bidunubihim, tapi aku memunah jannahkan mereka itu kerana dosa yang mereka itu buat. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, lepas pada waktu pula aku hari orang lain ganti tempat. Artinya dunia ni penuh jannah tapi daripada sebabnya kerana dosa. Bukan kerana ekonomi sahaya jatuh, jaduk. Bukan kerana kemarah, jaduk. Di antara sebab sumber penuh dalam dunia ni kerana dosa yang manusia buat. Itu dia. Jadi benda lagu ni, bila kita analisa, kena masuk dekat dosa ni dalam unsur musnah. Jangan kata rego kelapa sawit jatuh, rego getah jatuh, rego timus jatuh. Ada lagi benda lain yang menjadi punca jahannam, iaitu dosa yang dilakukan. Dan tidak ada rasa yang lebih teruk daripada tak mengaku kewibawaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam membuat syariat. Fa inna as-sana'ati wa tijarati law turikat batalatil ma'ash, karena pertukarannya dan perniagaan kalau dibiar punah hidup wa halaka aktsarul khalqi, dan punah dan jahannam sebahagian besar daripada makhluk. Jadi sebahagian besar kepada makhluk ini punah, jahannam musnah kerana ketinggalan nego. Di sampai kita buat benda lain lagi. Farqu amri kulli bi ta'awun kulli. Oleh itu kata Imam Ghazali, tersusunnya urusan masyarakat kerana ada tolong-menolong di kalangan sesama masyarakat. Wa takaffala kullu fariqin bi 'amal wa takaffu li kulli fariqin bi 'amali. Dan kerana ada jaminan tiap-tiap grup, tiap-tiap golongan punya amalan dia. Maknanya tiap-tiap orang mesti bekerja sama. Barulah dunia ni tersusun balik. Yang keduanya, dua-duanya orang pandai nego. Orang pandai menane. Orang pandai mengajar. Orang pandai buat pertukangan. Barulah dunia ni selamat balik. Wa min as-sana'ati ma hiya muhimmatun wa minha ma yustarana 'anha. Baik. Sekalian dia ayat pula pertukangan dan perusahaan ni pula kata dia ma hiya muhimmatun. Ada yang dikira penting. Tapi wa minha ma yustarana 'anha. Ada pula pertukangan yang tak apa kalau tak ada pun. Kenapa? Diruju'nya ila talabit tana'uni wa tazayyuni fid dunya. Kerana benda ni bila kita fikir-fikir dia balik kepada semata-mata nak sedap, nak mewah. Jadi artinya usaha di muka dunia ni walaupun mana banyak sekali pun hakikatnya bagi dua. Satu benda penting. Benda asasi apa ni? Selagi kerja yang bahasa kalau tak ada pun tak apa. Kenapa? Kerana dia ni hanya semata-mata untuk kemewahan hidup. Hak lagu ni kata dia kalau nak nego tak salah. Tak bahasa benda kalau tak ada pun tak apa, kalau boleh tak salah nego ni. Kenapa? Kerana hak ini semata-mata mewah saja. Sebab kita kata jual barang-barang mewah lah. Jual barang-barang mewah. Sedangkan barang hak mesti hidupnya benda lain. Tapi benda ini tak ada. Sebab kita kata dah. Sebab kita kata dah khusus hak mahal-mahal nego tu. Pemadam hak mahal-mahal nego tu. Barang lagu ni kalau nego tak salah kata dia. Kerana barang ni membuat manusia ni hidup mewah. Dan manusia dia tidak boleh jadi mewah kecuali dia krik di setiap hari. Tapi dia hidup. Pusing ke mana apabila kita kaji-kaji bapa hukum dia besar. Bapa takut dia gerah. Bapa pusing dia gerah. Fikir dia banyak. Bapa fikir dia banyak. Ada pun. Krik harta dia. Yang menyebabkan hak rezeki nak jatuh mulut orang lain. Ingat cara berapa? Boleh dia. Kalau dia makan nasi dua kali sehari pun tak boleh. Tapi dia punya
Mati sikitnya, bukan mati kelapa dia. Orang lain mati tak cukup makan, darah tak cukup makan, tak cukup. Dia ni orang keceman apa semua ni. Penyakit orang kaya orang ni. Malah dia masuk sekali sebulan lagi. Dia paling sungguh. Fajastari bisana'atin muhimmah. Maka hendaklah dia berusaha sungguh-sungguh untuk perusahaan yang penting liyakuna liqiyamihi biha kafiyahil muslimin muhimman fid din. Supaya kerja dia tu menolong Islam dan mementingkan urusan agama. Bila kita meniaga barang-barang penting dalam urusan hidup, maka perniagaan kita ni orang Islam pun boleh menopang hidupnya kita. Kerana sebanyak mana benda yang menjadi kepentingan dia tu ada di kedai kita, dan agama pun boleh jadi selamat molek. Kerana di kedai kita tak ada benda agama maruh, iaitu barang-barang mewah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Petang jemaah.